dia lebih banyak kepada saya menceritakan pengalaman dakwah di Sabah. Saya tidak mengajar tuan-tuan kitab pada hari ini. Oleh kerana saya sampai tadi, saya tengok di luar sana jadualnya semua ulama-ulama hebat. Allahu Akbar. Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, guru saya. Lepas tu kita ada Ustaz Malkamus, Ustaz hebat-hebat lah jadual di sini. Jadi tak perlu, maknanya saya lebih kepada menceritakan suasana dakwah di negeri Sabah dan hakikat masyarakat Islam di negeri Sabah. Saya sebut kepada tuan-tuan macam ni. Sabah ini, hari ini kita lihat dia punya, kalau kita lihat, kita sebut dakwah Kristianisasi memang sudah sekian lama lah. Zaman saya kecil dahulu lagi lah, zaman daripada Tun Mustafa, daripada Tun Fuad, Tun Mustafa, sehingga masuk kepada zaman PBS Joseph Pairing Kitingan, kita sebut Dr. Datuk Joseph Pairing Kitingan, padri, ketua padri di Sabah. Dan sehingga hari ini, di zaman pemerintahan yang ada pada hari ini. Dan kita lihat kajian yang kita buat, NGO Islam di Sabah, 90% di negeri Sabah masjid dan suraunya lumpuh. 90%. Saban selalu juga saya datang ke Selangor ni, jumpa dengan sahabat-sahabat di sini. Kadang-kadang 2 bulan, sebulan sekali datang. Sempat kita berkuliah di beberapa buah masjid. Saya melihat masjid di sini, alhamdulillah, sangat hebat. Tuan-tuan tengok kuliah subuh begini, sangat ramai. Di Sabah kuliah maghrib tak dapat. Kuliah maghrib di depan ni kalau dapat 3-4 orang tu syukur. Maknanya fungsi masjid itu sudah lumpuh. Dan modus operandi Yahudi laknatullah berjaya di Sabah. Sebab itu pemimpin hari ini berani mengatakan Sabah fixed deposit. Sebab salah satu, mereka melihat bahawa masjid-masjid sudah lumpuh, dan bila lumpuh masyarakat akan jadi jahil, akan jadi bodoh. Betul atau tidak? Bila jahil, mereka sudah tidak boleh membezakan mana hak dan mana batil. Nak sebut kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suasana di negara kita. Dia pergi ke satu-satu negeri. Sabah, kita tengok berapa tahun lah, berapa tahun sudah diperintah oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Bermakna tidak ada keseriusan dalam agenda pemerintahan itu untuk membela masyarakat ataupun hak umat Islam di negeri Sabah. Sebab tu bila saya sebut 90% masjid itu lumpuh, maknanya keseluruhan, kalau tuan-tuan tengok peta negeri Sabah, peta negeri Sabah itu, kalau kita lihat kuliah-kuliah yang ada, yang masih ada, masjid negeri, masjid bandaraya, itu masih ada kuliah lagi, itu pun terhad. Masjid negeri kalau kita tengok, tuan-tuan lagi ramai. Ini surau, ini masjid negeri, kehadiran sangat sedikit. Kalau tuan-tuan pernah hadir ke Kota Kinabalu atau pernah bertugas dan sebagainya, tuan-tuan boleh nampak. Itu keadaannya di bandar. Belakang ke bandar, ke kampung-kampung, semuanya kosong. Ada masjid yang disil, dikunci. Kita jumpa orang kampung, Muslim Care pernah turun. Muslim Care 2 bulan lepas, kalau anda tak silap, turun ke satu pulau, masjidnya dikunci. Kita jumpa Imam Kariah. Kenapa dikunci? Dia kata tunggu bulan Ramadan baru nak buka. Ini realiti berlaku di negeri Sabah. Semenanjung anda ingat tak berlaku lah. Dikunci, tunggu bulan Ramadan dibuka. Kita tanya mengapa sampai tahap jadi begitu. Tuan Imam Kariah yang kita jumpa di Imam Kariah, ini kisah benar lah. Ini bukan rekaan semata-mata. Imam Kariah kita tanya kenapa tidak dibuka, kenapa tidak ada solat Jumaat, kenapa tidak ada azan. Dia kata saya tak reti azan, saya tak reti jadi imam. Imam Kariah, Imam Kariah pun dia kata tak reti baca khutbah. Macam nak jadi tuan jadi Imam Kariah? Sebab dia kata dilantik oleh yang berhormat. Jadi urusan agama sudah diambil alih oleh orang politik. Tidak ada masalah orang politik ambil urusan agama,
tetapi kena ahlinya, kena benar-benar yang mengetahui urusan agama. Ini berlaku di Sabah. Saya banyak